Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi pada sesi PDPR pada kali ini, insya-Allah. Baik, sebelum itu kita mulakan dulu dengan bacaan doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah mudahkan hati-hati kita ini untuk menerima segala ilmu yang dicurahkan oleh guru-guru kita, insya-Allah. Okey, baiklah. Pada pelajaran yang lepas saya ada terang dan kita ada belajar tentang jenis-jenis najis, iaitu najis ringan, najis sederhana dan juga najis berat. Pada kali ini saya ingin terangkan kepada kamu semua tentang cara-cara kita mensucikan najis. Baiklah, mari kita lihat video yang telah disediakan. Okey, yang pertama marilah kita saksikan cara-cara kita menyucikan atau membersihkan najis ringan, iaitu najis mukhaffafah. Yang pertama ialah kita kena lihat dulu ciri-ciri najis mukhaffafah, iaitu air kencing dengan syarat bayi lelaki umur belum 2 tahun dan juga masih menyusu dengan ibunya. Okey, bulatan yang Ustaz tanda ini dibuat untuk memastikan kawasan yang telah terkena dengan najis. Kita kena pastikan bahawa najis itu tidak beralih arah ataupun bergerak ke tempat yang lain. Kemudian kita hilangkan ain najis ataupun najis yang kita dapat lihat dan pandang dengan mata kita. Kita hilangkan dan bersihkan dulu. Contohnya macam Ustaz buat ni, kita boleh lap dengan tisu. Kalau kita guna kain buruk, kita kena cuci kain buruk tersebut hingga suci dan bersih. Okey, setelah selesai kita hilangkan najis tersebut, kita pula boleh dapatkan air dan kita kena renjiskan pada kawasan yang terkena dengan najis. Kita kena ambil air yang bersih, iaitu air mutlak. Air mutlak ni apa contohnya? Air paip, air masak, air sungai dan air-air yang tidak dicemari. Okey, akhir sekali kita ambil tisu yang kering dan kita boleh sucikan dan bersih, lapkan sekali lagi hingga bersih. Maknanya dari pemandangan mata kita tak nampak najis, kita bau pun tak ada lagi bau yang ada dekat tempat yang terkena najis tersebut. Contohnya jika masih ada lagi kita nampak ada najis atau bau najis tersebut, kita masih lagi was-was, kita ambil lagi tisu dan cucikan hingga kita yakin bahawa tempat tersebut telah bersih dengan sepenuhnya. Baik, yang kedua kita lihat pula cara kita nak suci atau bersihkan najis mutawassithah. Okey, langkah pertama yang kita kena ambil ialah kita hilangkan dahulu najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat yang terkena najis. Yang kedua, kita basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada warna, bau dan juga rasa. Ustaz tunjuk contoh video dekat sini bagaimana cara kita nak sucikan najis mutawassithah jika terkena lantai, seperti mana Ustaz tunjuk pada video yang pertama tadi. Okey, contohnya baju kita terkena dengan najis seperti darah, nanah dan sebagainya. Okey, kita buka paip, curahkan air tempat yang terkena dengan najis tersebut. Kita boleh lap atau kita gosok kawasan yang terkena najis tersebut sehinggalah hilang dia punya kesan najis. Jika masih terdapat kesan najis pada tempat tersebut, maka kita kena ulang sehingga hilang kesan najis tersebut. Kita juga boleh gunakan sabun ataupun berus supaya mudah proses kita nak sucikan kotoran najis tersebut. Okey, lepas tu kita kena ulang langkah tersebut sehingga kita betul-betul yakin tiada lagi kesan bau, kesan rasa dan juga
kesan warna yang terdapat pada seluar yang kotor tersebut. Faham? Okey, baiklah. Seterusnya, yang ketiga ialah cara kita nak sucikan najis mughallazah. Yang pertama, apa yang kita perlu lakukan ialah kita hilangkan dahulu najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Okey, yang kedua, kita basuh dengan air tanah 1 kali. Kemudian kita basuh pula dengan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan juga rasa. Okey, apa contoh najis mughallazah? Okey, contohnya ialah najis daripada anjing dan babi. Contohnya kalau kita terpijak, mula-mula kita hilangkan dulu ain ataupun warna yang ada pada tempat terkena najis tersebut. Kasut kita contohnya, kita suci Tuhan pertama dengan air tanah terlebih dahulu. Okey, lepas tu kita basuh air mutlak sebanyak 6 kali. Okey, ingat tak? Okey, basuhan air mutlak. Okey, ini yang pertama. Seterusnya yang kedua. Yang ketiga, basuhan air mutlak yang keempat. Seterusnya, basuhan yang kelima. Dan yang terakhir. Okey, baik. Selepas kita basuh, kita bolehlah jemur kasut tersebut hingga betul-betul kering dan juga hilang segala bau, rasa dan juga warna. Dan selepas itu kita dah boleh pakai macam biasa semula. Baik, Ustaz rasa setakat itu dahulu sesi PDPR kita pada kali ini. Ustaz harap kamu faham dan juga kamu dapat amalkan dalam kehidupan seharian kamu. Contohnya, jika kita nak sucikan najis, sama ada dalam bentuk cecair ataupun pepejal, kita nak mudah, kita ambil tisu dahulu. Kalau pepejal, kita ambil, kita buang dulu najis tersebut. Sama juga kalau cecair, kita lap dulu najis tersebut. Ambil beberapa helai tisu yang perlu kita gunakan dan juga kita buang kotoran tersebut. Selepas itu kita boleh sucikan guna air yang bersih sehingga hilang bau, warna dan juga rasa. Cuma bezanya, jika najis mughallazah sahaja yang kita gunakan air basuhan tanah sebanyak sekali, kemudian diikuti dengan air mutlak sebanyak 6 kali, iaitu untuk najis berat ataupun mughallazah. Baiklah, setakat itu sahaja. InsyaAllah lepas ni kita boleh belajar secara bersemuka di kelas. Ustaz pun tak sabar nak jumpa kamu semua, insyaAllah. Jika tiada ada yang melintang, insyaAllah dapat kita jumpa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, terima kasih dan jumpa lagi.